Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit mengenai hubungan di antara Tauhid dan juga dakwah. Tauhid berasal daripada perkataan wahid yang bermaksud satu, dan apabila ditambah imbuhan tau di hadapan perkataan wahid tadi, maka menjadilah perkataan Tauhid itu. Perkataan Tauhid ini bermaksud mensatukan. Dengan arti kata lain, kata mudahnya mengesakan. Mensatukan dan mengesakan ni adalah kita kena menumpukan segala apa yang kita buat ni dengan satu hala tuju saja. Hala tuju tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan atas apa yang kita buat, apa yang kita amalkan dekat muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, tauhid ni juga kita kena percaya, kita kena yakin, kita kena pegang erat-erat dengan utuh. Hanya Allah sahaja Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Tak kisahlah planet apa sekalipun, bintang apa sekalipun, galaksi mana sekalipun, semuanya adalah ciptaan Allah. Termasuk juga yang ada dekat muka bumi ni, binatang apa sekalipun, laut apa sekalipun, bukit apa sekalipun, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kita kena juga percaya dengan yakin, kita kena pegang dengan utuh bahawa hanya Allah sahaja satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah dan layak untuk kita meminta pertolongan. Dan selain daripada tu, tak ada kuasa untuk membantu kita dan tak layak untuk kita sembah, untuk minta pertolongan. Hanya Allah semata-mata sahaja. Dalam konsep tauhid ni juga kita kena tahu, kita kena yakin hanya satu agama sahaja yang benar, iaitu Islam. Hanya Islam adalah agama yang diredai Allah. Selain daripada Islam, tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kita kena juga yakin bahawa Islam ni adalah satu-satunya agama yang sempurna. Tak ada agama lain yang sempurna selain daripada Islam. Dan juga kita kena tahu bahawa ni yang paling penting sekali, hanya agama Islam sahaja yang mempunyai hala tuju kehidupan yang jelas dekat muka bumi ini. Hala tujunya apa? Menuju hari akhirah, mencari redha Allah dalam setiap apa yang kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pula kaitannya dengan dakwah kan? Dakwah ni berasal daripada perkataan da'a. Da'a ni maksudnya mengajar, menyeru. Dan apabila kita tambah imbuhan, jadilah perkataan dakwah. Secara istilahnya, dakwah ni bermaksud kita mengajar orang melakukan kebaikan, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada fitrah penciptaan manusia yang Allah dah letak dalam setiap orang. Keimanan tu Allah dah letak dah dalam hati setiap orang. Apabila dia lahir, dia pula mondai-mandai pilih ke agama lain, sedangkan Allah dah tetapkan fitrah manusia ni untuk beragama, dan beragama pula hanya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dakwah ni adalah, dengan arti kata lain, kata mudahnya, asasnya adalah kita nak selamatkan orang daripada kesesatan, dari segala kemudaratan, dan ajak mereka kepada keimanan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, taat atas segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Selain itu, dakwah ni juga apabila kita memegang agama Islam, kita menjadi seorang Muslim yang baik, Muslim yang taat, kita kena ada satu pandangan dakwah. Pandangan dakwah ni apa benda? Pandangan dakwah ni apabila kita melihat orang ni buat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, kita kena ada satu niat dalam hati kita, macam mana aku nak selamatkan dia ni, macam mana aku nak tegur dia ni, benda ni salah ni. Kita kena ada niat dalam hati kita. Kenapa? Dakwah ni adalah tanggungjawab bagi setiap Muslim, dan itu semua ikut kemampuan kita. Ada peringkat-peringkat dia. Kalau kita mampu takat ni, kita berdakwah takat tu saja. Kalau kita tak mampu, jangan pula melebih-lebih pula kita memandai-mandai buat apa-apa. Orang kata sekarang perkataan baru ni apa, palatau. Orang kata palatau ni tak tahu pun dia buat-buat tahu. Tu salah lah. Walaupun nak berdakwah, kita kena berdakwah ikut kemampuan kita. Mana yang kita tahu, mana yang kita mampu, mana yang kita faham, itulah yang kita kena buat. Apa yang paling penting, kita kena ada niat. Kalau kita tak mampu, kita ajak orang lain, beritahu orang lain, kita minta tolong orang lain, supaya orang lain mana yang lebih layak, mana yang lebih mampu tu, dia boleh menjalankan tanggungjawab dakwah kepada mad'u tadi tu. Selain itu, kita berdakwah ni bukan sebab kita nak syok sendiri, bukan nak tunjuk kita hebat ke, bukan nak tunjuk kita, orang kata kita nak menunjuk-nunjuk yang kita ni bagus ke apa ke, tidak. Tapi kita dakwah ni, sebenarnya kita berdakwah ni, kita nak menyebarkan kasih sayang. Kita nak menunjukkan bahawa Islam ni rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ni apa?
agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang nak menyelamatkan kita daripada api neraka. Mencari ridha Allah, menjauhkan diri kita daripada api neraka, daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dakwah ni kita kena betul-betul buat. Kita kena jalankan juga, kerana ni amanah. Kalau kita tidak menjalankan amanah dalam berdakwah ni, kita beriman tinggi mana sekalipun, kita tak akan sempurna iman kita tu, kerana tauhid ni kalau tanpa usaha dakwah, itu bukan tauhid yang sempurna. Kerana apa? Dakwah ni di antara orang kata tanda aras keimanan tu, tanda aras tauhid tu tadi. Kalau tauhid tinggi tapi tak berdakwah, tak ada usaha dakwah, maka tidak lengkap, tidak sempurna tauhid tu tadi. Kerana dakwah ni adalah tanggungjawab bagi setiap Muslim. Lagi tinggi iman, lagi tinggi tauhid, lagi tinggi ilmu, lagilah dia bertanggungjawab untuk berdakwah, memegang tanggungjawab untuk berdakwah. Selain itu, kita kena bagi tahu juga, kita kena tahu. Sebagai kesimpulannya kita kena tahu juga, dakwah ni, hubungan di antara tauhid dengan dakwah ni secara ringkasnya adalah kita kena mengajak orang dan mengajak diri kita sendiri, mengingatkan orang dan mengingatkan diri kita sendiri kepada kebaikan dan meninggalkan kekufuran. Ingat, siapa yang mencari jalan selain daripada jalan Allah, selain daripada redha Allah, maka tidak akan diterima. Kalau kita buat sedekah niat untuk orang lain, niat untuk menunjuk-nunjuk, itu pun tidak diterima kerana tidak ikhlas. Jadi insya-Allah kita kena beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, dengan sebenar-benar keimanan. Kita kena mengesakan Allah, dan selain itu kita kena mengajak orang. Kita bukan nak beriman seorang-seorang, kita kena ajak orang lain juga untuk beriman, buat kebaikan supaya hidup kita ni dekat muka bumi ni aman, damai, harmoni sentiasa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.